Baik. Dia tanya pengalaman yang paling pahit. Macam mana nak jawab? Yang pertama, masa tu kita lepas kuliah di Kuala Lumpur, pergi minum di kedai mamak, orang sini panggil kedai keling. Jadi kita minta Nescafe kurang manis. Jadi dia pergi buat Nescafe saja suku gelas. Bila kita eruk, kejam mata rapat. Itulah pengalaman yang paling pahit kita rasa. Sebab hak lain tu ada rintangan-rintangan tribulasi macam-macam, mihnah dan sebagainya. Tapi oleh kerana ayah cik duduk sebelah, jadi hak kita lalu tu asalnya pahit, tak berasa pahit. Sebab hak ayah cik pahit lagi. Jadi apa yang kita lalui baru sangat, kurang pengalaman, benda pun baru, ayah cik lama dah. Jadi rintangan-rintangan yang ada boleh katakan tak pahit manalah. Tak boleh mengajar di negeri sendiri, tak boleh masuk dalam masjid kampung sendiri. Nak kira pahit tapi tak apalah, kita anggap orang lain lebih pahit daripada kita. Tak ada masalah. Demi perjuangan, semuanya kita telang, kita buat berasa manis dah lah. Kejam mata, telang berdegang. Takbir. Allahu Akbar. Jadi minta Ustaz tanya balik ini kalilah tadi. Baik, kita ada 3 soalan. Kahwin lagi? Tak lagi Ustaz. Tak lagi. Yang soalan pertama, Okey tak. kenapa masih tak kahwin? Soalan yang kedua, beli mana baju ini Kadilah? Sebab yang originalnya hitam, ni lokal ni. Yang ketiga, kalau ngundi kat gigi, kenapa tak undi Barisan Nasional? Okey, terima kasih kepada Big Boss, kita tanya 3 soalan sekaligus. Ikut sunnah kalinya. Okey, baiklah. Soalan pertama, bapa dak nikah lagi? Bapa dak nikah ni panjang cerita sebenarnya. Okey, tapi tak apalah, sebab dak nikah sebab satu sebab ialah sebab ada PT segi kita belajar lagi ya. Kita nak nikah tapi belah puang tu dia macam keluarga sekular sikit, tak mahu nikah kenapa? Susah tak? Jadi insya-Allah dengan kerajaan baru yang rakyat akan beri mandat nanti, kita akan adakan dan tak mampu nak cukupkan belanja kahwin. Insya-Allah. Insya-Allah. Takbir. Allah. Tu nak 1000. Okey. Dah soalan pertama. Jawab dah Ustaz. Jawab. Soalan kedua, beli mana baju? Tadi kita dengan kawan saya hamba ni pergi Gosila dengan Tok Guru. Dengar kedak. Okey. Lepas tu kita dalam pasar tu ada jumpa satu hilak jual baju. Kita beli situ lah RM15 murah. Nak cari saya M tapi ada L je besar sikit. Ingat baju mok dia. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga, berapa kali ni nak ngundi PAS tak ngundi BN? Kenapa tak mau beri undi kepada BN? Berapa tak mau beli pula. Okey. Beri undi pada BN. Okey, banyak sebab sebenarnya tapi kita buat ikhlas dah. Atas pengalaman sebagai orang muda lah. Pengalaman orang muda. Berapa tak mau undi BN sebab kita tengok dia ni memang parok ngak kutuk-kutuk ulama. Kita tak suka ngau orang kutuk ulama. Kadang-kadang kata ulama gini, kata gitu, kita desinling tak boleh. Alhamdulillah. Sudah memadai. Jadi kerajaan BN boleh tengok jelas kalau orang muda dia masuk internet, layari macam-macam blog, macam-macam penghinaan. Tok Guru buat gambar dengan macam binatang lah sebagainya. Benda ni berdoa lalu dah. Jadi kalau rakyat buta hati juga, wak tak nampak, kih 500 riyal juga, maka sama dengan kambing lembu lah kita. Allah. Jadi insya-Allah kita tidak akan jadi, kita akan terus menjadi manusia. Kita buktikan pada 5 bulan nanti, orang muda, geng kita. Takbir. Alhamdulillah. Itulah tadi sedikit soalan. Sebelum itu ada iklan dulu. TAX 8140. TAX 8140 dengan TAX 9715. Alihkan kenderaan anda ada kecemasan.
Jadi minta tuan kereta ni alih cepatlah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berhajat kecemasan ni, mungkin boleh tolong sahabat-sahabat kita. Baik. Untuk sesi seterusnya, saya nak minta Ustaz Azhar, mungkin ada soalan yang lama dah bermain dalam kepala nak tanya ayah cik. Nak tanya, mungkin lama dah ada benda hok bekak nak tanya ayah cik, mungkin dah lama dah. Mungkin hari ni nak minta Ustaz Azhar tanya ayah cik pula. Baik. Ni peluang ni. Boleh tanya cik ayah cik kenal lah saya ni. Cuma nak tanya bagaimana pandangan ayah cik, cara kita mengajar sekarang ini, tarik orang-orang muda, cara kita buat kuliah macam ayah cik hak tahu lebih kurang lah. Adakah okey ataupun tak molek ke lagu mana, kita boleh betul. Pasal ada orang pertikar banyak khabar hukum saja, hadis tak khabar, ambil tak khabar, ayat tak khabar hukum saja. Jadi kita perekas tu pasal untuk orang muda-muda nak suruh gemar pada agama. Jadi kita nak ayah cik sendiri khabar lah. Kita mengajar selama ni boleh ke tak boleh, molek ke tak molek. Pasal kita tak ada pengalaman mengaji sikit sangat. Ayah cik jauh, kita mengaji kapung-kapung je. Jadi ayah cik jawablah. Ini saya peluang tanya hari ni, insya-Allah. Ya, saya merasa syukurlah kerana orang muda-muda minat kepada dengar ceramah agama. Yang pentingnya orang minat. Minat ni berhajat kepada pendekatan, cara kita. Nabi kata, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzilan nas manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi diperintah oleh Allah letak orang kena pada tempat dan bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Jadi Ustaz Azhar ni dia bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Yang pentingnya orang ramai faham apa yang kita bercakap. Kalau bercakap tinggi sangat, orang tak faham, tak ada guna, tak ada faedah. Setengah orang tu dia kata kena ngaji tinggi-tinggi lah. Tinggi pun orang tak faham. Yang pentingnya orang faham apa yang kita ucap. Ini satu pendekatan yang sangat penting dan cara yang menarik. Cara menarik ini supaya orang jangan mengatuk. Kita tengok orang mengatuk. Waktu biar suka-suka supaya orang tak mengatuk. Lepas tu biar pengajaran. Itulah seterusnya. Sampai habis minat Ustaz Azhar belaka. Termasuk rumah saya pun tak dengar Ustaz Azhar juga. Tu hebat Ustaz Azhar ni. Anak-anak saya pun tak dengar Ustaz Azhar. Itu satu perkara yang menarik. Dan saya syukur. Ada perubahan, satu perkara yang sangat menarik. Dan saya tak suka lah. Mula-mula saya kenal Ustaz Azhar ni, tak silap ambil rumah saya. Naik motosikal besar. Tak suka pakai motosikal besar ni boleh jadi penceramah yang hebat. Macam hari ni. Ingat aku terjun sungai atau sungai ni. Itu satu perubahan yang sangat menarik lah. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu soalan daripada Ustaz Azhar yang nak tanya lama dah ke ayah cik. Jadi mungkin ayah cik pula. Ada mungkin dah perhati lama dah Ustaz Azhar. Ada benda nak tanya. Jadi mungkin tak ada peluang. Hari ni ada peluang. Jadi mungkin ada tak soalan untuk Ustaz Azhar daripada ayah cik. Sila ayah cik. Saya pengalaman saya mengajar beri ceramah. Kadang-kadang ada orang ramah, ramah je orang hadir. Kadang-kadang pergi satu tempat tu tak ada orang, ramah ikut kita pada orang kampung. Ada begitu. Jadi kita tak perlulah, yang pentingnya balighu anni walau ayah. Beritahu walaupun satu ayat. Orang ramah ke tak ramah ke, orang suka tak suka kena beritahu. Jadi dalam pengalaman Ustaz Azhar dalam masa berdakwah ni, ada tak benda-benda yang terasa ialah yang terasa satu ujian kepada perasaan kita. Ya. Alhamdulillah setakat ni kalau kita pergi tak pernah lagi berlaku tak ada orang. Cuma sekali je. Sebab kalau pergi gini ramai semualah. Penuh masjid, penuh surau, penuh stadium. Alhamdulillah. Yang sebenarnya bukan fenomena penceramah, tu fenomena rakyat Malaysia sendiri. Bukan fenomena penceramah. Macam ni petang ni ramai, bukan kehebatan kita duduk atas petang ni, tapi kehebatan tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang sanggup yang sanggup
susah berjalan kaki dan sebagainya untuk bersama dalam program-program agama. Jadi alhamdulillah setakat ni belum lagi kita mengajar orang nak sekat di pintu ke apa. Kalau sekat sejid adalah dia akan hantar ke masjid sebelum kita mari, tak boleh. Masjid ni tak boleh. Jadi kita akan ada plan B. Okey, masjid tak boleh, kita pergi ke surau ni ataupun kita pergi akan ke padang ni. Jadi jalan sama. Ada sekat. Tapi jalan sama. Tak pernahlah bila kita pergi tak ada orang. Tak ada orang. Tapi betul dah tak ada orang. Punya sekali hari tu kita keluar daripada rumah nak pergi, masa tu nak pergi mengajar di Banggur Peradung masa. Jadi bukan, kita nak pergi mengajar di ni, di Batu Buruk. Masa tu nak pergi di Batu Buruk, tak ada orang. Orang duduk, Tok Imam ada seorang, lepas tu ada duduk nyapu seorang. Tu yang pertama kali. Sebabnya masa kita keluar tu sampai di traffic light Batu Buruk patah, berhenti kereta, mari dua orang. Berhenti motor duduk sebelah. Pakai pula seluar neleh gitu. Ketak pula. Kita pun, Allah parok dah duduk sebelah aku. Tengok tak dia, tengok tak ke depan. Tunggu hijau lah, biru memang tak ada. Tunggu api hijau. Jadi bila berjalan pergi ke surau Deriang, bukan Deriang, cabang 3 rasanya. Jadi tak ada orang di Batu Buruk. Sebab sebenarnya malam tu di cabang 3. Jadi tengok ke puang punya pasal. Pergi Masjid Batu Buruk, pusing tengok tak ada berorang. Dah guana tak ada orang. Kat aku lapang dah. Orang di ni telefon. Tak mari dah orang ni. Dah dua ni ada cabang 3 ni. Lah, tu nak apa? Kita kena menang juga. Kerajaan yang menitik beratkan peraturan berpakaian kepada rakyat. Kalau kata mak lepik anyuk ngustak jeng. Bahang tang sejik lain. Itu masalah. Itu contoh. Sekali tu ialah terbabah. Ada lajak juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita buka lagi soalan, saya tahu ramai sangat nak tanya hari ni. Ramai sangat nak tanya hari ni. Sebelum saya buka lagi soalan, saya nak tanya ayah cik lah. Depan kita ni ramai orang muda. Saya boleh katakan majoriti orang muda. Hak berumur pun jadi muda terus duduk depan ni. Saya nak tanya ayah cik, kalaulah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyat memilih Pakatan Rakyat, apa orang muda boleh? Sila cik. Yang pertama, memang sejarah Islam, sejarah Nabi-Nabi, bermula dengan orang muda. Nabi kita Muhammad SAW, masa dia berdakwah, kalau kita tengok yang mengikut dia, Sayyidina Abu Bakar je tua. Abu Bakar berapa orang lagi? Sayyidina Umar 20-an. Sayyidina Ali umur belasan. Yang kebanyakan adalah orang-orang muda. Orang muda inilah yang boleh menyambung perjuangan dalam tempoh yang lebih lama. Kesinambungan dia panjang. Orang tua ni memang payah kita nak ubah kerana dia terbelenggu dengan pahaman-pahaman yang diwarisi daripada lama, terbelenggu dengan kejahilan dia, terbelenggu dengan perasaan dia, apa lagi ada sombong dia. Aku makan garang lebih lama. Aku lebih tua. Aku ada gong dia ini. Jadi bila ada perangai gong ni, perangai sombong payah sikitlah. Dan memang kebanyakan orang tua begitu. Dia merasa dia sebab dia lama ni. Orang muda ni dia lebih kekosongan, lebih terbuka. Ini adalah merupakan fenomena yang berlaku sejak zaman Nabi-Nabi, zaman dulu. Yang kedua, memang menjadi tanggungjawab kita membuat pengesian kepada orang muda. Pengesian dari segi pemikiran dia, kepahaman dia, media massa perlu diperbetulkan. Pengajian, pekerjaan kepada dia. Kita berjanji sekiranya kita diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kuasa pemerintahan, hasil-hasil yang diberi oleh Allah bagi negara ini kita gunakan untuk menambahkan pekerjaan bagi orang muda yang meneruskan kehidupan. Bukan beri 500 masa pilihan raya, lepas pilihan tak ada. Lepas pilihan raya tak ada. Lepas pilihan raya tak ada dah. Kita nak supaya berpanjangan. Sebagaimana pepatah Cina kata, kalau nak tolong orang beri tali dengan pancing, bukan beri ikan. Kalau beri ikan habis begitu. Kaedah ni kita kena buang.
insya-Allah sekiranya kita diberi pemerintahan oleh Allah Taala, yang paling penting ialah menyediakan kemudahan bagi orang muda untuk menyambung kehidupan dia dan menyambung pemikiran dia dengan cara yang positif. Alhamdulillah, itu tadi bagaimana peluang bagi orang muda cukup cerah. Jadi sebelum saya buka soalan lagi, sedikit saya nak tanya Ustaz Azhar. Tadi kita bincang tentang Ustaz Cik sebut tentang apa nama peluang orang muda yang akan cerah, diberi kemudahan dan sebagainya. Satu segi lagi orang muda ni dia memang perangai dia orang muda suka, contohnya suka berhibur. Berhibur sama ada merepek, sebab jiwa muda ni memang suka benda golek ni, laju ni. Dalam YouTube pun ada orang sebut ustaz nombor atas Jambatan Pulau Pinang. Mana ustaz orang muda lah. Saya tanya ustaz, bagaimana orang muda ni dalam keadaan jiwa dia muda, dia nak kepada hiburan, dia nak kepada orang kata rasa nak bercinta, dia nak kepada rasa nak berlomba. Jiwa muda dia ni macam mana dalam dia nak ikut Islam, dalam masa yang sama dia boleh buat benda-benda tadi. Ustaz. Baik. Orang muda dia kata suka hiburan. Pasal apa orang muda suka hiburan? Ya sebenarnya orang tua pun muda sama je. Sebut hiburan ni bukan fitrah orang muda. Dia fitrah manusia. Orang muda pun suka, orang tua pun suka. Main. Orang muda main kok, orang tua main cara tua. Nah, kalau kaki sempit tu hok duduk bawa motor berang, kita nak suruh pergi duduk dengan orang tua main dang wakal, tambah je. Nah, orang tua pula nak ajak gendong, nak suruh naik motor berlomba tangpulah kengga, tambah kok. Padahal dua-dua main belakang ni, main dang, hok ni main motor. Pasal hok orang muda dia agresif, dia suka benda laju. Nah, maka orang tua dia dah gerak dah, dia bahan slow. Tapi main tetap main. Orang tua pun suka, tapi gitulah fitrah manusia, hiburan. Tak salah. Jadi datangnya Islam bukan nak kerap benda-benda lagu ni. Nak ajar gini, kat ni tak boleh, setakat ni boleh. Sebab itulah kita nak orang muda faham Islam. Bila faham Islam, maka dia akan faham hiburan tak salah, dia ada sempadang, lagu pun tak salah, dia ada sempadang, nak hobi minat tak salah, dia ada sempadang. Dalil orang muda yang faham ni tau petang ni 20,000 dapat mesej. Inilah contoh orang muda yang faham. Dia orang ni terlibat belakang ni, ada terlibat dengan MyChat, ada terlibat dengan Ngai, ada terlibat dengan YouTube, ada terlibat dengan motor, ada congek tayar depan, ada congek tayar belakang. Nah, itu hobi. Tapi bila bersama dengan majlis-majlis ulama, maka kefahaman tentang Islam